perkongsian mengenai Festival Antarabangsa Sungai Melaka. Festival ini akan berlangsung dari 1 hingga 18 September 2016. Sebanyak 40 acara disediakan. 10 daripadanya merupakan acara bertaraf antarabangsa. Pelbagai hadiah menarik menanti anda. Juga perkongsian mengenai air minuman. Adakah air minuman menyumbang kepada kesihatan ataupun menjejaskan kesihatan kita? Semuanya istimewa dalam Selamat Pagi Malaysia, edisi Selasa, 16 Ogos 2016, hanya di TV1. Selamat Pagi Malaysia. Okey, baik. Okey, ya, kembali bersama kami Selamat Pagi Malaysia edisi Selasa. Ya. Jarang duk hari Selasa tu yang nak sebut Selasa tu tersasut. Okey, hari Selasa betul Selasa Selasa. Selasa 16 Ogos 2016. Ya. Hari ini kita berkongsi pula berkenaan dengan Festival Permainan Tradisional 2016. Okey, kita cuba dapatkan kembali tapi walaupun begitu kita nak kongsikan lebih lanjut juga berkenaan dengan air minuman penyumbang atau menjejaskan kesihatan. Kalau pagi tadi kita sebut nak periksa pH kan? Tapi bukan dia nak cek apa antioksida. Okey. Kita tanya tetamu lah. Nanti salah sebut bahaya pula kan. Betul. Baik, kita ada Puan Mandy Pang, pengurus VWA yang akan bersama kita pada hari ini. Apa khabar Puan? Hai, khabar baik. Selamat tengok, pagi. ini minum air yang betul dan juga yang terbaik, nampak segar. Itulah dia. Dia macam mesti ada banyak panduan yang boleh kongsi supaya kita nampak lagi segar seperti Puan Mandy sendiri. Baik, secara amnya boleh tak kalau kita kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan air minuman? Sebenarnya yang baik tu, bagus tu sebenarnya bagaimana? Kongsikan Puan. Okey. Air memang penting untuk kesihatan kan. Semua orang sudah tahu. Yang kebanyakan orang sudah tahu bahawa badan kita terdiri daripada 70% air. Air ni memang penting untuk proses metabolisme badan kita serta untuk penyerapan khasiat. Yang paling penting juga untuk penyingkiran toksin daripada badan. Yang tadi host yang kata air minuman kan ya. Memang ada beberapa jenis air rawatan di pasaran. Dan kita boleh mengkategorikan rawatan air ini kepada 3 jenis. Jadi air minuman yang biasa yang kita tahu adalah salah satu air osmosis songsang atau air RO di pasaran. Ya. Ini biasa juga terdapat di pejabat-pejabat di mana mereka ada dispenser kan. Yang boleh ambil air panas dengan air sejuk. Yang kedua pula ada kategori kita panggil penapis pelbagai tingkat. Air ni macam air alkali, air mineral semua ni. Dua-dua kategori ini pun boleh membagi kita air yang selamat serta bersih. Akan tetapi ia tiada fungsi kesihatan. Yang jenis yang ketiga yang kita ada adalah air selular berfungsi kesihatan. Air ini memang mempunyai unsur-unsur yang boleh membantu terhadap kesihatan kita. Contohnya yang tadi kita kata antioksidan. Dan kalau kami sendirilah, kita orang awam ni yang tak berapa nak jelas, kadang-kadang kita pergi farmasi atau kedai-kedai, air mineral ni banyak sangat kan, tak tahu nak pilih mana satu. Macam mana kita boleh buat pilihan yang terbaik sebenarnya? Pilihannya ada ciri-ciri yang perlu kita pertimbangkan. Ciri-ciri ini bolehlah kita menjelaskan lebih lanjut lagi dengan ujian di sini. Boleh? Boleh, mari. Jom kita tunjuk ni nampak menarik sikit kan? Ya, betul. Sekarang ni kita dapat ujian pasal apa Puan? Pasal yang tadi kita kata antioksidan. Antioksidan. Betul. Bila ciri yang pertama yang paling penting adalah ciri charge air. Banyak orang tidak tahu bahawa air ada bercharge positif serta bercharge negatif. Ya, betul. Kita guna ni ORP meter. Kalau dalam bahasa English ia bermaksud oxidation reduction potential, atau terjemah dalam bahasa Malaysia adalah potensi pengurangan pengoksidaan. Jadi kita akan tanya apakah pengoksidaan? Apa benda? Pernah kita dengar tapi tak tahu melanjut lagi ya. Pengoksidaan ni contohnya bila kita ada memotong sebiji apple. Misalnya kan apple ni lama kelamaan akan berkuningan.
Okey. Atau bila kita ada paku, lama-kelamaan ia juga akan berkarat walaupun tak sentuh air. Kenapa? Inilah proses pengoksidaan yang telah berlaku. Dalam badan kita, pengoksidaan akan berlaku setiap saat bila kita bernafas. Ini memang biasa dan tidak dapat kita memberhentikannya. Akan tetapi pengoksidaan ini dapat dirasai dengan penuaan badan kita. Itu seiring dengan usia, seiring dengan usia. Ya, betul-betul. Baik, jom kita cuba buat. Baik. Mari kita tengok. Senang je. Uji bakat pula, uji kaji. Ini dah macam zaman-zaman sekolah dah tadi. Betul kan? Teringat kat mak-mak sekolah dulu kan. Okey. Tengok betul-betul Ya, betul. Yang tadi kita kata air minuman kan. Jadi kita menggunakan ni air RO atau air osmosis songsang untuk membuat kajian ni ya. Jadi kita masukkan. Okey, nampak Nampak Ni air RO, okey. Ni air RO. Ni air selular berfungsi kesihatan. Okey. Nampak je lebih kurang je Min. Air kosong Air. kan. Tetapi apa agaknya kesan dia tu? Cuba minum rasa Kita lain tengok. Bila minum mesti rasa lain. Kan? Okey, lepas Minum tu memang kita akan dapat rasa bahawa air tu lebih halus. Lebih senang diserapi oleh badan-badan kita. So, Saya memang suka air kosong. Jadi macam sedap ni. Berbanding. Nanti kita akan Okey, lepas tu? nampak lagi. Okey. Lepas tu macam tadi kita kata, kita gunakan ni ORP meter untuk tengok charge air kita. Okey. Okey. Boleh nampak kamera? Dari sini Naik kita 88, 90. kita akan nampak bahawa air ini bercharge positif. apa maksud positif tu maksudnya? Positif bermaksud tambah, penambahan. Jadi dia akan menambahkan lagi proses pengoksidaan badan kita, iaitu mempercepatkan lagi Penuaan. Betul. Mempercepatkan penemuan. Ya, jadi Lagi kita sepatutnya tahu air yang kita minum sepatutnya untuk proses metabolisme kita, untuk membantu. Kan? Tetapi air yang kita minum ni tidak dapat membantu, justru itu ia lagi menjejaskan kesihatan kita. Kerana air pipe sekali dengan lebih 700 brand botol jenama dekat luar adalah bercharge positif. Aduh, cuba tengok yang negatif. Tengok berapa dah jumlah dia semua tu? 120. Okey. Kita akan tengok di sini. Kita tengok air yang sebelah pula. Ini lagi tinggi pun. Boleh Negatif, tengok. negatif. Negatif. Tak nampak negatif macam tu. Ini yang tanda I nak highlight ni. Air ni jauh sangat memang bezanya. memang bercharge negatif. Kita kena cari yang charge negatif lah. Charge negatif bermaksudnya ia ada unsur-unsur antioksidan yang boleh membantu kesihatan kita. Okey, baik. Ini kalau yang ada benda alah ni lah kan. Okey, yang tak ada benda alah ni macam mana nak buat ujian? Macam mana nak tengok dia punya, sebab kalau di air mineral pun memang dah banyak sebenarnya dia Ada punya. tulis. Memang banyak. Okey, macam mana kita nak tahu? Okey, macam saya kata tadi, jenama dekat luar, kalau ia hanya proses penapisan biasa, ia hanya bersih serta selamat. Tetapi ia tiada charge negatif. Selamat Yang tu minum. betul. Charge negatif dia adalah dari kita panggil water ionizer. Dan bila kita memilih sebuah water ionizer juga, kita kena tengok adakah ia telah diiktirafkan, kita panggil medical device dekat market. Maksudnya kalau tulisan belakang ni dia akan tulis apa biasanya? Kalau yang kalau dari label macam ni, dia tak akan tulis charge positif. Tak tulis Tak macam tulis. mana kita nak tahu? Tetapi macam I katalah, kalau biasanya semua filter dekat luar, kalau tanpa kita panggil ionization, dia memang bercharge positif. Okey, apa perbezaan kalau kiranya kita meminum air yang ada selular, fungsi selular ni? Fungsi dia antioksidan. Antioksidan. Biar saya buat satu ujian lagi untuk tunjukkan apa kegunaannya. Kesan secara immediate, secara cepat, apa yang boleh kita? Kalau secara cepat, misalnya kata kalau kita minum air, ada orang banyak berasa macam kenyang. Walaupun minum air pun kita akan rasa kenyang kan. Kerana air itu tidak dapat diserapi oleh badan kita. Jadi dia ada kita panggil water retention.
dalam badan. Okey, baik. Macam kandungan tadi kita kata antioksidan yang kaya. Jadi apakah kegunaannya kan? Jadi kita menggunakan iodin di sini untuk menggambarkan dia sebagai toksin dalam badan kita. Okey. Jadi macam mana air ni boleh membantu? Ini selalu kita masukkan, kita letak kat luka ke apa kan? Kita masukkan sama-sama iodin dalam air ni. Jadi air RO yang kita tadi cakap, walaupun dia bersih tetapi dia bercharge positif. Jadi ia tidak dapat meneutralkan toksin di dalam badan kita. Di sebaliknya, kalau kita tengok air, tak nampak, kita nampak sikit. Boleh. Air selula berfungsi kesihatan ni kerana ia kaya dengan antioksidan, jadi ia boleh menghancurkan toksin-toksin dalam badan. Justru boleh membantu kesihatan kita. Wow, ini satu ilmu yang sangat dahsyat kita dapat pagi ni. Contohnya kalaulah kita merendamkan udang kita dalam air yang bercharge positif ni, sebentar saja akan berbau. Akan tetapi kalau kita merendamkan, menyimpannya dalam cellular functional water ni, ia akan kekal segar. Wow, itu dia ya. Terima kasih banyak-banyak Puan Wendy sudi bersama kita pada hari ini. Ya, ini masa yang kita ada, tapi yang paling penting kita dapat ilmu pagi ni sebab walaupun air yang di luar tu dia sihat dan bagus dan selamat untuk minum, tapi kalau kita dapat cari fungsi air selula ni, dia lebih baguslah apa ni. Okey, baik.